Saya nak pergi terus kepada perkara yang dicadangkan oleh Menteri sebentar tadi. Itu kalau kita baca dalam kertas biru ini, kita akan lihat iaitu, izinkan saya baca, by inserting after clause 3, the following clause, 3A, notwithstanding paragraph C of clause 2 and clause 3, restrictions on the right to form associations conferred by paragraph C of clause 1 relating to membership in a political party of members of the House of Representatives and members of the State Legislative Assembly may also be imposed by federal law. Jadi kalau kita faham daripada klausa ini bermakna yang kita bicarakan ialah ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri, ya. Tetapi dalam sistem legislatif kita, iaitu satu badan yang sama juga cukup penting ialah Dewan Negara. Saya nak sebut supaya ahli Dewan Negara juga mesti terikat dengan lompatan ini, kerana kita semua sedia maklum iaitu ahli-ahli Dewan Negara, sebahagian daripada mereka adalah ahli yang dilantik oleh Dewan Undangan Negeri, dan ada juga yang mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi sebahagian besarnya itu secara tidak langsung sebenarnya adalah dipilih oleh rakyat, walaupun mereka tidak directly elected, tetapi mereka telah pun dilantik daripada Dewan Undangan Negeri yang telah pun dipilih oleh rakyat. Jadi dan mereka juga merupakan ahli-ahli Dewan Negara yang merupakan political appointee. Untuk ahli Dewan Negara yang telah dilantik oleh Dewan Undangan Negeri, ya, dan ahli Parlimen Labuan juga maknanya juga menantari wakil, tapi khususnya kepada mereka yang dilantik oleh Dewan Undangan Negeri. Senator-senator ini juga mesti perlu terikat dengan soal lompatan ini, kerana dia pernah berlaku pada tahun 2018 dahulu dalam PRU 14. Sebahagian besar daripada ahli-ahli Dewan Negara lantikan Barisan Nasional telah beramai-ramai mereka keluar dan menyokong kerajaan PH, ya. Walaupun ada di kalangan ahli Dewan Negara yang mengatakan itu bahawa mereka neutral, mereka adalah orang yang dilantik berdasarkan mewakili kumpulan-kumpulan tertentu, tapi apa yang berlaku ialah ahli Dewan Negara yang dilantik oleh DUN telah pun tanpa dipaksa, tanpa disuruh, secara sukarela mereka melompat, ya, melompat, dan akhirnya mereka juga telah menolak satu undang-undang fake news ke apakah, yang di mana kalau mengikut kerajaan PN sepatutnya mereka sokong. Jadi ini kita terkesan daripada sikap mereka. Maka oleh kerana itu saya juga ingin mencadangkan supaya dimasukkan iaitu ahli Dewan Negara juga. Tidak ada sebab mengapa mereka harus terlepas daripada apa yang kita bincang pada hari ini, ya. Jadi ini cadangan saya supaya dalam klausa ini dimasukkan juga iaitu supaya ahli Dewan Negara yang merupakan lantikan negeri mesti juga terikat dengan apa yang nak kita lakukan pada ini, iaitu mereka tidak juga boleh lompat. Seperti mana kita nak tegaskan ahli Dewan Rakyat dan ADUN tidak boleh. Itu saya punya cadangan supaya jika boleh dipindah, dimasukkan ahli Dewan Negara yang merupakan lantikan politik daripada Dewan Undangan Negeri. Tuan Ketua, saya jarang setuju dengan Pak Dixon ni semenjak dia duduk dalam pembangkang ni. Dia tengah bercakap, dia tak dengar. Tapi hari ini saya sokong dia 100%. Ya? Sebab kita tidak boleh terima
Dan saya nak tekankan di sini ialah bukan apabila kita berbincang tentang rang undang-undang anti-hopping, jangan kita terlalu banyak memusatkan perhatian kita kepada ahli Dewan Rakyat yang melompat hak dia. Don't talk about dia dengan izin his rights. Dia dah lompat. Yang pentingnya kita nak bincangkan tentang hak rakyat. Itu yang penting. That's the most important. So weight must be given dengan izin kepada penafian hak asasi undian daripada orang ramai yang telah pun mengundi ahli Dewan Rakyat itu. Kita mesti tekankan tentang hak dia. Jauh lebih penting daripada hak ahli parlimen yang telah melompat, supaya kita jangan orang kata hilang panduan. Kita selalu bercakap tentang ahli parlimen ada hak lah, freedom of association, jadi kita kena fikir tentang dia. Nah, kita kena fikir tentang hak yang penting ialah hak rakyat yang telah pun menaruh harapan kepada seseorang itu dipilih menjadi wakil rakyat, mewakili parti yang disokong oleh rakyat itu. Tapi kalau ahli Dewan Rakyat itu rasa dia hebat sangat, dia boleh menang, dia juga boleh bertanding bebas, lawanlah. Tapi saya nak tekan di sini itu bahawa dalam apa yang kita bincang, kita kena menekankan tentang kepentingan rakyat. Dan saya mahu ownership of the seats belong to the party. Ini penting, ya, ini very important. Sebab kerana parti itu telah pun memberi watikah seperti mana disebut oleh Ketua Bangkang sebentar tadi, dan atas fahaman rakyat memahami, iaitu bahawa kita pilih orang ini kerana dia adalah wakil parti, bukan kerana peribadi dia. Semua yang apa kita lakukan sebagai ahli parlimen, kita mesti akur dengan keputusan yang telah dibuat oleh parti kita. Itu yang paling penting. Jadi oleh kerana itu, dalam perbincangan kita nanti insya-Allah apabila perlembagaan ini dipindah dan kemudian kita bincang anti-hopping law, saya harap kita akan bincang dan memikirkan tentang kepentingan hak orang ramai dan ownership of the seat belongs to the party. Ini kita harus fikir bagaimana kita nak pastikan, iaitu bahawa apa sekalipun berlaku, parti itu ada hak ke atas kerusi yang telah dimenang oleh orang yang telah diberi watikah untuk bertanding bagi pihak mereka. Jadi sebab itu saya rasa di sini itu bahawa banyak kita boleh bincang sebenarnya. Pada hari ini saya tidak berhajat untuk nak bincang secara detail, tetapi saya ingin menekankan di sini itu bahawa dalam soal apa yang disebut oleh Yang Muhammad Podikson tadi, iaitu kalau kita perlu pindah supaya kalau orang tu dia keluar kemudian dia nak bertanding, saya ingat that is the right thing to do, ya. Kalau kita sudah keluar daripada parti, tak setuju dengan dasar kita resign lah. Tapi masalahnya bila resign 5 tahun tak boleh bertanding. Jadi ini saya setuju supaya kita pindah juga perkara ini dengan deleting, ya. Kita delete apa yang ada dalam, saya betul ingat 486 ke apa ke, di mana kita delete, iaitu bahawa seseorang itu kalau dia letak jawatan maka dia tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Delete tu, ya. Sebab kita nak bagi tahu pada dia, kalau dia dah tak puas hati sangat dengan parti, dia boleh resign, tapi dia tidak boleh diberikan hak untuk bertanding.